Wa isqawna min rahiqin makhtum. Mereka dijamu dengan minuman istimewa yang bekasnya indah termatrai. Bekasnya pun begitu hebat, ada cap high quality, tuan-tuan. Syurga punya, ya, bukan trademark di dunia ni, ya, disebut makhtum, khitamuhu misk, manakala materainya pula adalah kasturi. Materi itu pun bau kasturi, bukan main lagi. Bukan tak ada bau, ada yang materai itu bau busuk, tapi ini materai itu pun baunya bau kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan sepatutnya demi untuk memperoleh nikmat kesenangan seperti inilah khalayak pelumba, wajah berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Kalau ada yang nak berlumba, yang inilah yang patut kita berlumba-lumba mendapatkannya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau siapa nak berlumba, nak dapat apa-apa yang baik, inilah dia perlumbaan yang paling baik untuk anda menjadi orang yang terbaik, orang yang berbakti, orang yang berkorban, orang yang berjihad, orang yang bergerak untuk menobatkan Islam. Ini orang baik. Tuhan akan bagi dia nikmat-nikmat ini. Dunia ni kita akan tinggalkan, ya, tuan-tuan. Ini disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26. Wa khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim. Campuran minuman tu bukan sebarang. Dia bukan cendol, bukan air tongkat ali, tuan-tuan, ya. Mizajuhu min tasnim. Di samping itu campuran minum syurga itu pula bernama tasnim. Tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim sejenis mata air istimewa yang diminum oleh orang-orang yang rapat martabatnya dengan Tuhan. Minuman istimewa, special, tuan-tuan. Ini bukan air batu campur, itu batu, air batu dicampur, ya. Ini tasnim, ya. Sejenis mata air yang istimewa diminum oleh orang-orang yang rapat martabatnya dengan Tuhan. Mizajuhu min tasnim aina syawal mukharrabun. Sesungguhnya manusia peneraka, mereka acap kali mentertawakan orang-orang yang beriman. Ya? Orang-orang manusia peneraka sebelum ni, ketika di dunia, mereka selalu mengejek orang yang beriman. Orang beriman diejeknya. Orang beriman inilah yang salah, orang beriman inilah yang jahat, orang beriman inilah yang mundur. Orang yang berjuang Islam ni sebenarnya penjahat, sebenarnya pengganas. Mereka kata macam-macam, tuan-tuan, ya. Sesungguhnya manusia peneraka, mereka acap kali mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang jahat ni, puak-puak penyeleweng ni, perompak, penipu masyarakat ni, dia mengatakan orang berjuang Islam ni penjahat, pengganas, pengacau, rosak keamanan negara, nak buah huru-hara, ya, tuan-tuan, macam-macam, ya. Sesungguhnya manusia penerhaka, mereka acap kali mentertawakan orang yang beriman. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau berselisih dalam perjalanan dengan orang yang beriman, mereka mencemuh dengan mengerlipkan mata. Dia kedipkan mata nak menunjukkan bahawa orang ni tak betul lah ni, tuan-tuan, pada orang lain. Apabila mereka kembali menemui keluarga masing-masing, idza raja'u ila ahlihim inqalabu wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Bila mereka pulang menemui keluarga masing-masing, mereka pulang dengan rasa bangga diri dan merasa dia lebih mulia.
Rasa dia hebat lagi. Dia mangku tanah, mangku bumi, mangku hayun dan sebagainya. Ya. Sebaliknya, bila mereka melihat, ya, idza maru bihim yataghamazun wa idza qalbu ila alim qalbu fakin wa idza rahum qalu inna haula'i la dhallun. Bila mereka melihat orang yang beriman ni, mereka mengatakan, itulah puak-puak sesat tu. Dia kata orang berjuang Islam sesat. Yang berjuang sesat ni, tuan-tuan, sama ada berjuang Melayu ke Arab ke, dia dok kata orang Islam tu, berjuang Islam tu sesat. Betul tak? Ada tak tu? Dekat Terengganu saya dengar dia kata, orang Islam ni, berjuang Islam ni sesat, dia kata. Sebaliknya mereka melihat, ya, bila melihat orang-orang Islam yang beriman ni, mereka mengatakan, puak-puak tu, puak-puak sesat tu, kata dia. Inna haula'i la dhallun wa ma ursilu alaihim hafizin, kata Tuhan. Padahal mereka tak pernah dilantik pun untuk menentukan sesat atau tidaknya orang beriman tu. Siapa lantik dia mengatakan sesat atau tidak orang beriman? Bila Tuhan lantik dia? Kepala pun tak betul. Betul tuan-tuan? Tu ayat 33. Ayat 30 33 34. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Hari ini orang-orang yang beriman akan mentertawakan pula puak-puak kafir ni. Kalau dulu di dunia dia yang nak mengata dalam TV apa semua, puak ni puak-puak sesat, mentertawakan. Tu puak sesat tu yang ada janggut tu, yang ada serban tu dia, yang pakai jubah tu, yang nak negakkan negara Islam tu, kata dia. Wal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini giliran orang yang beriman pula mentertawakan orang-orang kafir. Alal ara'iki yanzurun. Orang mukmin itu menyaksikan mereka sambil bersantai di atas pelamin syurga. Mana sambil kita duduk atas pelamin syurga, kita melihat puak-puak kafir tu, puak-puak yang menentang Islam tadi, dilanyak oleh malaikat. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Bukankah orang-orang kafir itu telah dibalas setimpal dengan perbuatan mereka? Tuan-tuan, hal thuwibal kuffar ma kanu yaf'alun. Pada hari ini tidak akan kamu lihat orang kafir kena atau tidak? Orang kafir kena tak apa yang mereka buat itu? Kena tak hukum? Bukankah pada hari ini orang kafir telah dihukum, kata Tuhan. Jadi maknanya Tuhan nak katakan bahawa hukuman Allah pada orang yang zalim, yang jahat, yang kafir, yang dustakan Islam tadi ini pasti akan menimpa manusia yang disebut al-mutaffifun atau mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celaka besar kepada manusia, para penyukat dan penimbang yang curang. Jadi tuan-tuan, kita melihat, ya, firman Allah SWT, ya, tentang orang-orang yang jahat, yang zalim ni sangat banyak, ya, sangat keras. Sebab itu Tuhan sebut dalam surah Ibrahim ayat 42. Tadi kita baca ayat 44. Ayat 42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu fikir, jangan kamu sangka, jangan kamu menyangka bahawa Allah lalai terhadap perbuatan orang-orang zalim itu. Innama yuakhiruhum. Sebenarnya Tuhan nak menangguhkan hukuman kepada mereka itu pada hari tashkhasu fihil absar, pada hari mata mereka akan terbelalak, pandangan mata mereka akan terbelalak bulat pada hari itu. Hari macam mana tuan-tuan? Disebut yauma yub'asun, hari mahsyar.
Jadi tuan-tuan sekalian, begitu banyak hadis-hadis yang menegaskan tentang bahaya kezaliman ini. Dan di antaranya adalah hadis riwayat Muslim. Qala atadruna manil muflis? Nabi bertanya, kalian tahu tak siapa dia yang bankrupt? Sahabat mengatakan, kami semua tahu bankrupt tu adalah orang yang tak ada dirham, tak ada dinar, tak ada mata benda, orang yang tak ada duit. Nabi kata, faqal, sebenarnya innal muflisa min ummati, orang yang bankrupt di kalangan umatku pada hari kiamat adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang datang pada hari kiamat, dia adalah bawa sikit salat, pahala salat, pahala puasa, zakat. Tapi dalam masa yang sama, dia telah menyumpah seranah orang ni, menuduh zina orang tu, makan harta orang ni, pihak ni, menumpahkan darah Polan bin Polan. Dia dah memukul sampai setengah mati si Polan bin Polan, ya. Lalu diagih-agihkan pahala dia tu, yang dia buat itu, diagih-agihkan kepada orang yang menjadi mangsa dia. Kalau kebaikan pahalanya tu dah tak ada lagi nak diagih-agihkan, sebab banyak dia orang, dia dah lakukan kejahatan, dia dah menganiaya ramai orang. Kalau pahala dia itu dah tak ada dah sebelum selesai pengadilan Tuhan, apa yang berlaku ialah Tuhan ambil dasar ataupun catatan dosa yang dilakukan di orang berkenaan, orang yang jadi mangsa tadi, dipindahkan kepada akaun dia. Ukhiza min khatayahum faturihat alaih, dipindah segala akaun jahat orang yang dia dah kenakan orang tu tadi, aniaya tadi, dipindahkan kepada akaun dia. Kemudian dia dicampakkan dalam neraka jahanam. Ya tak? Sebab akaun dosa dah banyak dah, masuk neraka terus. Dalam hadis yang lain, baginda menegaskan, innallaha yumli lizalim fa idza akhazahu lam yuflit. Allah beri ruang, beri can kepada pihak yang zalim ni. Buat, ya. Allah bagi ruang dia, peluang dia. Tapi bila Allah renggut dia, dia tak akan terlepas sama sekali. Fa iza akhadahu lam yuflithu. Kalau Allah nak hukum dia, nak belasah dia lepas ni, dia memang dalam keadaan ya tertangkap basah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini disebut juga dalam hadis yang lain, di mana Allah katakan dalam hadis itu, selepas Allah sebut ungkapan tadi, Nabi kata, Nabi baca ayat, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura, demikianlah cara gaya Tuhan kalau dia nak merenggut dan menjahanamkan sesuatu komuniti dalam keadaan penduduknya zalim. Inna akhzahu alimun syadid, hukuman padah hukuman Tuhan itu sangat getir, sangat sakit, sangat pedih. Bila Tuhan hukum sebuah masyarakat, suatu negara, suatu komuniti, Tuhan akan hukum dia dengan sangat dahsyat. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura, demikianlah sunnah Tuhan temu wahai Muhammad kalau nak menghukum, merenggut sesebuah kampung atau negara. Sesungguhnya peranapan Tuhan terhadap kampung itu yang zalim itu sangatlah dahsyat dan sangatlah getir. Tuhan ranapkan itu sangat dahsyat. Padang jarak,
padang terkukur, tuan-tuan. Jadi padang jarak, padang terkukur. Sabda Rasulullah SAW, sinfani min ummati lan tanalahuma syafaati. Dua jenis umatku, dua kategori umatku yang tidak akan mendapat syafaat aku. Dua kategori. Imamun zalumun ghasyum, pemerintah yang zalim lagi kejam, lagi bengis. Pemerintah yang zalim dan bengis. Wa kullu ghalin samarik, dan setiap orang yang melampau batas dan menyimpang daripada ajaran kebenaran. Dia tak mau ikut Islam, dia ikut nafsu dia. Undang-undang yang dia buat pun dia tak peduli. Undang-undang Tuhan lama dah tolak, yang dia buat pun dia tak ikut. Kita kan dah atur, kita ni buat federalisme. Ini negeri ni kalau dapat minyak, sign agreement. Kalau minyak di sini bagi berapa persen, tuan-tuan? 5% saja. Tapi bila negeri itu rakyatnya pilih Islam, kumpulan Islam, orang ni yang dia dah sign pun dia tak buat. Zalim tak, tuan? Zalim tak? Yang dia renggut itu duit orang Islam, duit orang Melayu. Itu mengikut peraturan perjanjian. Bila kita dapat wang ini mesti dibagi kepada wakil rakyat yang memerintah. Dia serah pada orang wakil parti dia yang tak menang pun, kalah, dia bagi duit tu. Orang ni pun pakai cepiau bawa duit tu bagi kat orang lain. Jadi dajal bawa. Padahal dia tak berhak, sebab dia bukan wakil rakyat, dia bukan pemerintah. Kerajaan pusat patut bagi pada kerajaan negeri. Betul kan? Tak dibuatnya. Menipu, mencuri, menyalahguna kuasa. Macam mana kita nak bersama dengan orang menyalahguna kuasa, tuan-tuan? Boleh peluk, boleh sokong. Orang zalim, anda nak sokong orang zalim? Tuhan kata, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu cenderung menyokong orang zalim. Jelas. Jadi dua orang ni tak dapat syafaat, dua kumpulan. Pemerintah zalim kejam dan setiap pelampau yang sangat ekstrim dan menyimpang daripada ajaran Islam. Tak boleh. Sikap diri dia tu, dia tak boleh jadi betul, dia mesti jadi jahat. Ada landasan Tuhan, dilampaui landasan itu. Dua kumpulan ni Tuhan, Rasulullah kata tak mungkin dapat syafaat aku. Dalam hadis yang lain, Nabi kata, ittaqu da'watul mazlum walau kafiran. Hindarilah, takutilah doa orang yang zalim walaupun dia kafir. Walaupun dia orang kafir, tapi doa orang yang kena zalim ni, tuan-tuan, makbul, walaupun dia orang kafir. Sebab itu kita tak boleh menganiaya orang kafir walaupun dia kafir. Tuan-tuan sekalian, dan termasuk dalam konteks kezaliman yang berkaitan dengan harta ialah apa yang disebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin. Ini ulama daripada Syria, dari Persatuan Ulama Syria, mengulas tentang kezaliman. Dia kata apa? Dia kata termasuk dalam jenis kezaliman ialah yang berkaitan dengan harta, iaitu yang diungkapkan oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin.
Dan juga Tuhan sebut, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Kita tak boleh ambil harta orang. Kalau harta orang Kelantan, kita tak boleh ambil. Mesti bagi pada orang Kelantan. Betul tuan-tuan? Kita tak boleh bawa kepada wilayah. Tak boleh. Itu harta khas untuk orang Kelantan. Mesti bagi pada orang Kelantan. Dia orang Melayu, dia orang Islam, semangsa dengan kita. Pasal apa hak dia tak diberi? Pasal apa kursi parlimen yang sepatutnya bertambah di kawasan itu tidak ditambah? Di Sabah ditambah sekian banyak, di tempat KP banyak tambah banyak. Kursi parlimen di kawasan orang Islam yang boleh memenangkan Islam tak ditambah. Jahat tuan-tuan? Jahat tak? Mana boleh kita sama dengan dia? Mana boleh sokong dia, peluk dia? Dia dah sapu dia berbilion-bilion. Tuan-tuan nak peluk dia? Tuan nak bersama dengan dia? Tak boleh, mesti diganti. Betul tuan-tuan? Reformasi. Reformasi. Itu mesti dah. Jadi tuan-tuan, inilah ya, disebutkan akhirnya kita baca hadis Nabi, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Semua daging yang membesar daripada harta haram, maka nerakalah tempat akhirnya. Jadi jangan bagi anak-anak kita rezeki haram tuan-tuan. Biar sedikit tapi halal tuan-tuan. Ya, biar sedikit tapi halal. Daripada kita cari rezeki haram, bagi makan anak cucu kita, daging dia besar, dia membesar, dia campak neraka jahanam. Sungguh malang. Budak tu tak tahu, bapak dia, datuk dia yang jahat tu. Tapi nak buat macam mana, daging dia tumbuh daripada yang haram masuk neraka. Jadi tuan-tuan, ini merupakan khusranun mubin, ya. Dan perlu diingat, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya neraka jahanam. Orang tu elok-elok duduk pakai baju kuning, kita datang pandang sampai dia seput, mati terus. Lepas tu semua tak ngaku, kata dia kebetulan dia mati sendiri. Orang tu pakai baju putih, baju kuning, duduk je, kita datang pandang dia, pandang, cekik dia, pukul. Kawan tu tak tembak pun, tak pukul dia pun. Barang siapa membunuh orang mukmin sengaja, balasannya neraka jahanam, dia akan kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Tuhan sangat bengis, sangat marah kepadanya. Wa alaihi wa la'anatu, alaihi wa la'anahu. Ghadiballahu alaihi, Tuhan sangat marah, Tuhan laknat dia. Wa adalahu azaban azima, Tuhan siapkan untuk dia azab yang sangat besar, sangat pedih. Kalau kita jadi polis tuan-tuan, jangan jadi polis jahat. Betul tak? Jadilah polis yang baik. Polis ni kan milik rakyat. Dataran mereka jangan jadikan dia dataran penangkapan, pembelasahan. Dia dataran mereka. Biarlah. Betul tuan-tuan? Bukan orang baca apa, orang duduk aja. Nak tunjuk bahawa orang nak minta supaya bersih, daftar pengundi bersih, pilihan raya adil, TV patutnya bagi dua-dua pihak. Betul tuan-tuan? Takkan benda tu jadi jahat, akan dihukum, akan dicari muka-muka yang ada ni, kata dia. Siapa nak cari orang yang nak minta keadilan, kebenaran? Siapa tak cari yang membelasah orang? Betul tuan-tuan? Dunia dah terbalik tuan-tuan, dan kita macam-macam dipedaya. Ya, jadi insya-Allah kita jumpa lagi dalam masa yang lain dengan tajuk yang lain. Tapi pada malam ni kita dah baca tentang wailul lil mutaffifin, ya, dan juga tentang makna orang yang zalim, ya, dah kita hurai. Insya-Allah kita akan hurai lagi hal-hal yang lain. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.